Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita pagi ni untuk majlis taklim perkongsian ilmu Al-Quran tajwid Al-Quran insya-Allah. Baiklah, kita masih lagi di bab yang ke-11 Rujukan kitab Perbahasan Ilmu Tajwid menurut riwayat Hafs an Asim melalui Thariq As-Satibiyah yang ditulis oleh Dr. Surur Sihabuddin An-Nadwi. Baik, ini merupakan siri yang ke-17 Jadi dalam siri 17 ni kita akan membahaskan dalam tajuk pembahagian idgham. Malam tadi kita dah tengok dah hukum-hukum idgham. Hari ni kita tengok pula pembahagian idgham. Bagi yang memiliki kitab boleh rujuk di muka surat 263 sampailah 277 Perbahasan idgham ni agak luas, jadi kita bahagikan pada beberapa siri untuk kita lebih faham insya-Allah. Baik, untuk memudahkan kita mengikuti kelas ni saya bantu dengan tayangan slide daripada PowerPoint saya Kejap saya nak ambil. Baik, ini tajuk kita pagi ni dari bab yang ke-11 hukum idgham dan merupakan siri yang ke-17 di bawah tajuk pembahagian idgham. Baik, sebagai mukadimah kita tengok di sini dalam Al-Quran ada disebut dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. InsyaAllah Al-Quran ini tidak akan silap selama-lamanya. Cuma yang silapnya kita lah dari segi membacanya Jadi inilah tujuannya supaya kita dapat ilmu bagi membantu untuk kita sekurang-kurangnya dapat kita membaca Al-Quran tu dengan sempurna insya-Allah Dan dalam hadis Rasulullah SAW ada bersabda, afdal ibadati ummati qiraatul Quran. Atau kama qala hadis riwayat Tirmizi yang bermaksud sebaik-baik ibadah sunat umatku adalah membaca Al-Quran Banyak ibadat sunat kita yang kita lakukan. Jadi Rasulullah SAW dah bagi tahu kita antara yang paling baik kata dia membaca Al-Quran. Tapi dengan syaratnya membaca dengan betul lah. Kita baca dengan bertajwid yang sempurna. Sebab apa? Setiap ibadat yang kita lakukan wajib dengan ilmu yang sahih. Jadi di mana kedudukan kita? Adakah kita di kalangan orang yang tak tahu apa langsung? Ataupun kita tahu apa yang kita tak tahu? Maknanya kita dah tahu, kita tak tahu sesuatu, kita belajarlah. Ini baguslah kedudukan di sini. Namun begitu, bila sampai satu peringkat, kita tak tahu pula apa yang kita dah tahu dulu. Yang ni lupa Jadi lupa ni Tuan Haji tak boleh kata apalah. Itu peringkat umur-umur kita ni selalunya begitulah. Tapi tak apa insya-Allah. Kalau selalu kita duduk dalam majlis taklim, majlis ilmu, Allah Ta'ala akan ingatkan kita balik. Dan yang paling baik ni kita tahu apa yang kita tahu. Sekurang-kurang dapatlah kita beribadat dengan sempurna. Dan kalau mampu kita boleh kongsi dengan ahli keluarga kita setidak-tidaknya.
Baik, objektif kita lah bagi mengenali hukum-hukum idgham di dalam ilmu tajwid dan cara bacaan yang betul, insya-Allah yang ni yang kita nak kongsikan. Sebab apa kaedah hukum fiqh ada menyebut kita biasa dengar ni, ma la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Jika kesempurnaan sesuatu kewajipan itu bergantung kepada pelaksanaan perkara yang lain, maka perkara itu juga wajib, menjadi wajib untuk menyempurnakan kewajipan tadi. Yang bermaksud, lebih kurang beginilah. Kerana mengamalkan bacaan Al-Quran dengan bertajwid satu kewajipan, maka mempelajari ilmu tajwid menjadi kewajipan juga setiap yang membaca Al-Quran. Jadi bagi yang membaca Al-Quran, wajib baginya belajar ilmu tajwid. Itu kaedah fiqahnya. Sebab apa kata Imam Ibn Al-Jazari, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil Qur'ana athib. Dan beramal dengan tajwid itu satu kewajipan. Jadikan kelaziman baca Al-Quran dengan bertajwid. Barang siapa yang tidak mentajwidkan akan Al-Quran, maka ia berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Dan demikian jugalah Al-Quran tadi yang dah ada bertajwid tadi sampai kepada kita. Jadi Al-Quran yang sampai kepada kita tu memang dah lengkap dengan tajwidnya. Cuma kita sajalah sama ada kita mampu membaca Al-Quran dengan bertajwid atau sebaliknya. Jadi caranya kita duduklah kita belajar, cari guru-guru yang boleh membimbing kita belajarlah bertelaah dengan mereka. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu. Baik, tajuk kita dalam tajuk yang besar ni adalah idgham. Seperti malam tadi juga idgham, tapi untuk pagi ni kita di bawah tajuk kecilnya pembahagian idgham. Jadi kita kenali dulu pengertian idgham ni. Kata Sahib Al-Salsabi Al-Safi, wal lafzu bil harfaini harfan wahida musaddadan kasani idghamun bada. Yang bermaksud dan bermula melafazkan dua huruf menjadi satu huruf yang bertasdid seperti huruf yang kedua, maka itulah idgham. Bermaksud pertemuan dua huruf yang dibaca dengan satu suara huruf. Seperti malam tadi yang kita jelaskan dan kita nampak di situ huruf tu, huruf yang keduanya tu bertanda saddah atau bersabdu. Bila kita nampak huruf yang bersabdu, itulah hukum idgham. Jadi dibaca dengan satu suara huruf. Baik, makna idgham ni, inilah dia. Gabung. Idgham bermaksud gabung, iaitu menggabungkan dua suara huruf menjadi satu suara. Dan cara mengenalinya dengan melihat huruf tu bertanda sabdu. Dan cara bacaannya pula digabungkan dua suara huruf tadi menjadi satu suara. Nanti saya contohkan nanti dalam contoh ayat. Baik, ini dia tajuk kita pagi ni iaitu pembahagian idgham. Dalam hukum idgham, kita akan jumpa istilah-istilah kabir, sorghir seperti malam tadi kan. Jadi dalam pembahagian idgham ada yang mutamatsilain, mutaqaribain, mutajalisain, ada yang kabir, ada yang sorghir, ada yang kamil, ada yang naqis. Jadi yang itu yang kita nak kenal satu persatu dan membantu supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan betul, dengan sempurna, insya-Allah. Baik, bila membahaskan tentang pembahagian idgham, ini dia berlaku apabila berlakunya pertemuan dua huruf, iltiqa'il harfaini fi bil qira'atil Quran. Jadi bila bertemu dua huruf di dalam Al-Quran, bila kita baca Al-Quran, maka di sana berlakulah pertemuan yang disebut dalam istilah kabir, sorghir dan mutlak. Iaitu kabir bermaksud ada tiga ni kabir, sorghir dan mutlak. Kabir bermaksud huruf pertama berbaris, huruf keduanya pula berbaris. Jadi tak kiralah apa saja pertemuan huruf tu, bila kita perhatikan kedua-duanya berbaris, itulah kabir. Kemudian sorghir, keadaan dia pula berbeza. Huruf pertama dia sukun,
yang keduanya berbaris. Itu soghir. Jadi bila nampak dua huruf bertemu, huruf pertama tu sukun, yang kedua tu berbaris, itulah kategori soghir. Dan mutlak pula dia terbalik. Huruf pertama dia pula berbaris, keduanya sukun. Jadi di sini kita nampak pembahagian tentang kabir, kedua-dua hurufnya berbaris. Soghir, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berbaris, dan mutlak, huruf pertamanya berbaris, keduanya sukun. Ya. Jadi istilah-istilah ini penting dalam pembacaan Al-Quran kerana dia membantu untuk membina hukum tajwid itu sendiri. Baik, kita terus. Dalam matan dia kata au hurrikal harfani fi kullun kabiru wafhamanhu bil musul. Yang bermaksud, dan jika kedua hurufnya berharokat iaitu berbaris pada semua jenis, mutamasilain ke, mutaqaribain ke atau mutajanisain ke, maka disebut dengan kabir. Mana kalau kedua-duanya berbaris, kata matan, disebut sebagai kabir. Dan fahamilah yang kabir itu dengan mengambil contoh talaki. Jadi dalam kabir nak bagi tahu ada beberapa bacaan. Jadi yang bacaan ini yang kita kena ambil semasa bertalaki. Ini pesan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam matan dia. Kita tengok nanti contoh dia, insyaAllah. Baik, pengertian kabir tadi kita dah tahu dari segi bahasa bermaksud besar. Bahasa-bahasa kita lah, kalau kabir tu besar lah maksud dia. Kalau dari segi istilah, yang ini yang kita nak faham, iaitu pertemuan dua huruf. Huruf pertama berbaris dan huruf keduanya juga berbaris. Inilah pengertian kabir. Jadi dia berlaku dalam tiga keadaan. Istilah kabir ni, pertemuan dua huruf yang berbaris ni, dia boleh terjadi atau berlaku di dalam hukum mutamasilain, iaitu sama ada sama pada makhraj dan sifat yang kita belajar malam tadi, yang disebut mutamasilain. Bila dua huruf yang sama ni, kedua-duanya berbaris, dihukumkan sebagai mutamasilain kabir. Kemudian, kalau huruf tu berhampiran pada makhraj dan berhampiran pada sifat atau kedua-duanya sekali, disebut mutaqaribain. Dan jika kedua-duanya pula berbaris, maka dihukumkan sebagai mutaqaribain kabir. Begitu juga yang ketiga, kalau huruf tu dia sejenis pada makhraj atau sejenis pada sifatnya sahaja, disebut mutajanisain. Dan jika kedua-duanya tu berbaris, hukumnya mutajanisain kabir. Jadi cara bacaan tu nanti kita akan ambil ya. Baik, hukum bacaan bagi perkataan mutamasilain kabir ke dia, mutaqaribain kabir ke dia, atau mutajanisain kabir, ya, kedua-dua huruf ni berbaris, riwayat Hafs an Asim adalah wajib izhar. Maka dibaca dengan jelas. Kalau dua huruf yang sama, ba jumpa ba contohnya, kedua-duanya berbaris, hamzah jumpa hamzah, kedua-duanya berbaris, maka dalam riwayat Hafs an Asim adalah wajib dijelaskan baris. Itu disebut izhar tadi. Begitu juga kalau kedua-dua huruf tu yang hampir pada makhraj atau sifat, kedua-duanya berbaris, dibaca dengan jelas, izhar. Samalah juga dengan hukum mutajanisain kabir tadi. Baik, itu sebagai orang kata pengenalan awal ya. Kita tengok seterusnya. Yang dikatakan idgham kabir tadi tu. Di mana contoh? Kita tengok contoh pada ayat-ayat berikut ni. Okey, hukum bacaan bagi idgham kabir ya, bagi perkataan mutamasilain, iaitu dua huruf yang sama, kedua-duanya berbaris. Riwayat Hafs an Asim mewajibkan bacaan dia secara izhar. Kita ambil contoh daripada surah Al-Baqarah, potongan ayat 255 ni, iaitu ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim. Di mana pertemuan dua huruf yang sama yang dikatakan mutamasilain kabir, iaitu kedua-dua huruf ni berbaris, iaitu mim berjumpa dengan mim.
Ya'lamuma tu. Mim yang pertama berbaris dhammah, mim yang kedua berbaris fathah. Jadi dalam riwayat Hafs an Asim, bacaan kita dijelaskan baris, yakni izhar, ya. Ya'lamu ma baina aydihim. Begitu bacaan dia. Tetapi ada qiraat yang lain membacanya dengan idgham. Digabungkan kedua-dua mim ni. Yang tu dihukumkan sebagai idgham kabir. Cara bacaannya lamma baina aydihim. Itulah bacaan idgham kabir. Dan kita akan jumpa juga dalam bacaan suratul Fatihah kita, ya. Pada ayat yang kedua dan ketiga dia, dia baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi dia gabungkan, ya, mim di akhir ayat yang ketiga dengan awal mim di ayat yang keempat, digabungkan, ya, dia berserta dengung. Itu bacaan idgham kabir. Baik, ya. Dalam bacaan riwayat Hafs an Asim, pertemuan dua huruf yang sama dan kedua-duanya berbaris yang kita sebut mutama silain kabir adalah izhar. Contoh, Iza jaa ajaluhum, ya, pada hamzah, dua hamzah tu. Ajaluhum tidak digabungkan bacaan dalam riwayat Hafs an Asim, ya. Namun begitu dalam qiraat kita, qiraat Hafs an Asim Thoriq Shatibi, ada dua tempat saja, ya, yang berlaku dengan hukum idgham mutama silain kabir. Iaitu dua huruf yang sama, kedua-duanya berbaris, ya. Contohnya dalam surah Yusuf yang kita sebut malam tadi, ya, potongan daripada ayat yang ke-11. La ta'manna tu. Di sini berlaku pertemuan dua huruf yang sama dan kedua-duanya berbaris, ya. Jadi bacaan dia bagi qiraat kita boleh pilih sama ada nak baca dengan ismam ataupun raum, ya. Kita tidak baca dia dengan idgham kabir. Kita pilih sama ada nak baca dengan ismam atau raum. Kalau nak baca dengan idgham kabir ada juga cara dia, ya. Tapi kita tengok dulu yang ni, bagaimana ayat ini pada manna tu dihukumkan sebagai idgham kabir. Kita bedah dulu, ya, huruf ni. Asal, kalimah asal la ta'manna ni adalah la ta'manuna. Pada nun yang bersabdu tu asalnya ada dua nun dan kedua-dua nun ni berbaris. Nun pertama berbaris dhammah, nun yang kedua berbaris fathah. Jadi dalam mushaf dia gabungkan kedua-dua nun ni dan dia letak tanda sabdu pada nun tu, dan antara nun dengan mim sebelumnya tu dia letaknya simbol diamond. Bermakna ada hukum lah di situ. Di sini kita boleh memilih nak baca secara ismam ataupun secara raum, ya. Jadi contoh bacaan ismam yang bermaksud pada nun yang bersabdu tu didengungkan dua harakat dan dimuncungkan, ya. Tu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Pada nun yang bersabdu tu didengungkan dulu dua harakat. Man, lepas tu muncung. Masa memuncungkan bibir, jangan ada suara lagi. Suara baris depan pula lagi, baris dhammah. Contohnya yang berbunyi baris pula macam ni, ya. Qalu ya abana ma laka la ta'mannu. Dia bunyi nuna. Dia tidak begitu. Dengung, habis dua harakat, muncungkan bibir. Ya. Itu cara bacaan ismam. Kita juga boleh memilih cara bacaan raum, ya, pada ayat ni. Raum ni apa?
iaitu dengan dilemahkan baris dhammah pada huruf nun tadi. Kita faham asal kalimah manna tadi adalah manuna. Dua nun, dua-duanya berbaris. Jadi nun pertama yang berbaris dhammah tadi dilemahkan suara baris. Itulah bacaan raub. Contoh, qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Manuna, nu tu dilemahkan bunyi dia. Itulah bacaan raub. Ada yang memilih secara idgham kabir pada ayat ni, pada la ta'manuna. Jadi kalau baca cara idgham kabir, mereka membaca dengan dengung pada nun yang bersabdu tu, dua harakat disekalikan dengan muncung bibir. Contoh, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Dengung dan muncung tu serentak. Itu idgham kabir. Tapi dalam riwayat Hafs an Asim, kita memilih dalam dua cara bacaan saja, iaitu ismam dan raub. Pilihlah salah satu dengan syarat bacaan kita tu betul. Itu tempat yang pertama yang berlakunya idgham kabir dalam mushaf untuk qiraat Hafs an Asim. Tempat yang kedua di dalam surah Al-Kahfi ayat 95. Potongan ayat dia pada kalimah makanni. Di sini. Jadi cara bacaan kita dalam riwayat Hafs an Asim Thariq Shatibi ni dibaca secara nun bersabdu beserta dengung. Seolah macam idgham kabir tadilah, tapi tidaklah dimuncungkan bibir, tapi didengungkan. Sebenarnya makanni adalah hukum idgham kabir, iaitu dua huruf yang sama, kedua-duanya berbaris. Kita tengok asal kalimah makanni ni, asal dia makanani. Kita perhatikan di situ nun tu ada dua juga. Nun yang pertama berbaris fathah baris atas, nun yang kedua tu berbaris kasrah. Ni baris bawah. Jadi dalam mushaf dia cantumkan nun yang berbaris atas dengan nun yang berbaris bawah ni bersekali, dan dia letakkan tanda sabdu di atas nun dan dia kekalkan baris kasrah. Jadi kita baca dengan hukum nun musyaddadah wajib al-gunnah. Jadi cara bacaannya qala ma makkanni fihi rabbi khair. Bacaan biasalah. Tapi mungkin kita tak sedar atau tak perasan dalam surah Kahfi ayat 95 ni pada kalimah makkanni itu adalah hukum idgham mutamasilain kabir. Mana dua huruf yang sama, kedua-duanya berbaris dan dia gabung dah terus dalam penulisan. Dia serentak dalam tulisan, dia dah gabung siap-siap. Kita baca saja. Itulah dua tempat ni sahaja yang berlaku hukum idgham mutamasilain kabir bagi qiraat Hafs an Asim Thariq Shatibi. Baik, bagi lain-lain pertemuan mutamasilain kabir wajib dibaca dengan izhar. Contohnya pada ayat yang ketujuh surah Ad-Duha kita wa wajadaka dhallan fahada. Pada wawa tu dua-dua tu dibariskan, dibaca dengan izhar. Wa wajadaka dhallan fahada. Jelaskan kedua baris. Itu juga pada potongan ayat surah Fatir ayat 14 ni, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, di mana berlakunya pertemuan dua huruf yang sama, kedua-duanya berbaris, tu dia pada kaf. Jadi di sini kedua-duanya dibaca izhar lah pada baris tu, bisyirkikum, tidak digabungkan. Cuma pada dua tempat seperti yang sebelum ni yang kita dah bahaskan, di situ saja berlaku hukum
idgham mutamasilain kabir, ya. Selain daripada itu, kita hendaklah membacanya dengan izhar, ya, dibariskan kedua-dua huruf tu. Baik, tadi selesai, ya, mutamasilain kabir. Kita tengok pula contoh pada mutaqaribain kabir. Mutaqaribain ni apa? Huruf yang hampir pada makhraj ataupun dia hampir pada sifat-sifat, yang kita belajar malam tadi, iaitu dia duduk pada satu makhraj yang sama, cukup rapat, cukup rapat kedudukan makhraj di makhraj tu. Begitu juga kebanyakan sifat-sifat mereka ni sama belaka. Kalau berbeza pun mungkin satu atau dua saja. Daripada 7 ataupun 6 sifat, boleh katakan 6 daripadanya atau 5 daripadanya sama. Satu saja yang berbeza yang kita dah contohkan malam tadi, ya. Okey, kita tengok seterusnya pengertian pada contoh dia ni, iaitu pada pertemuan dalam surah Al-Jumu'ah, ayat sebelah ni potongan dia, wa tarakuka qa'ima, iaitu kaf bertemu dengan qaf. Kita dah belajar malam tadi, kaf dan qaf duduk di makhraj yang cukup rapat, qarib, ya. Sahabat qarib ni. Jadi dihukumkan sebagai mutaqaribain. Kerana kedua-duanya berbaris, maka diletakkanlah kabir di hujung tu, Maka dihukumkan mutaqaribain kabir. Dalam bacaan Hafs An-Nasim, Tawrid Satibi yang kita amalkan, bacaan dia izhar. Kedua-dua baris tu dijelaskan. Begitu juga, ya. Kalau sebaliknya, pada potongan ayat surah Al-Rum ayat 20 ni, an khalaqakum min turab, iaitu pada pertemuan qaf dengan kaf pula. Jadi kaf dengan qaf, di sini terbalik, qaf berjumpa ke kaf. Di sini juga dihukumkan sebagai mutaqaribain kabir, qaf berbaris, kaf juga berbaris. Baik, saya nak ulang sedikit malam tadi bagaimana kita nak kenal mutamasilain ke dia, mutaqaribain ke dia ni. Okey, tadi kita dah tengok kalau mutamasilain bermaksud dua huruf yang sama. Kalau mutaqaribain, dia melibatkan pertemuan qaf dengan kaf, satu lagi yang melibatkan pertemuan sama ada nun jumpa lam, nun jumpa ra, atau sebaliknya ra jumpa lam, lam jumpa ra, ataupun lam jumpa dengan huruf-huruf yang seumpama itu dalam bacaan, contoh-contoh ayat yang kita tunjukkan malam tadi. Jadi dua kampung ni saja yang ada hukum mutaqaribain, melibatkan huruf qaf dengan kaf yang duduk di anak tekak, dan melibatkan nun, lam dan ra yang duduknya di hujung lidah, hujung gusi. Itu aja, yang ada hukum mutaqaribain. Lain tu tak ada. Jadi senang kita nak ingat, Jadi kalau dalam keadaan kedua-duanya ni berbaris, maka itulah dikatakan mutaqaribain kabir. Okey, bagi hukum mutajanisain kabir pula, mutajanisain kabir ni tadi apa dia? Dua huruf yang sejenis pada makhraj dan sama pada sifat-sifat mereka tu, atau salah satu daripadanya. Setengah ulama meletakkan salah satu daripadanya. Kalau sama pada sifat, lain pada makhraj, juga dinamakan mutajanisain, ataupun sama pada makhraj, lain pula pada sifat, juga dinamakan mutajanisain. Jadi kita tengok contoh mutajanisain kabir ni di mana pada potongan ayat surah An-Nisa, ayat yang ke-98. Min waraikum wal ta'ti ta'ifah. Di mana pertemuan ini berlaku? Ni, ta berjumpa dengan ta. Kedua-dua huruf ni duduk di hujung lidah, ditekan di pangkal gigi kacip atas. Satu lagi huruf yang duduk di situ adalah huruf dal. Jadi tiga huruf ni adalah mutajanisain. Bila berlaku pertemuan macam ni, kita boleh hukumkan dia. Kalau huruf kedua-duanya berbaris, huruf pertama berbaris, yang kedua pun baris, contoh ta dengan to, atau ta dengan dal, atau dal dengan to, kedua-duanya berbaris, maka itu mutajanisain kabir.
Kalau yang pertama tu sukun yang kita dah tengok sebelum ni, yang keduanya berbaris, itu mutaja nisain soghir. Senang sangat kita nak ingat kan, nak bezakan dia. Ini contoh pada mutaja nisain kabir ya. Jadi kedua-dua huruf ta dan ta tu dibaca dengan izhar. Ya, jelaskan kedua-dua baris. Min waraikum wal ta'ti ta'ifah. Tita, jelaskan secara ijrar ya, ta dengan sifat istifalnya, ta dengan sifat isti'la dan itba'nya. Bezakan ya, jangan ada seolah-olah ada unsur-unsur lebih kurang sama bunyi dia. Itu dimaksudkan dengan izhar. Jelaskan setiap huruf itu akan haknya. Masih ingat lagi matan yang kita selalu sebut, iqta'ul hurufi haqqaha min sifatilaha wa mustahaqqaha, kata ya, dalam matan tu disebut berikan setiap huruf itu akan haknya dan lebih mustahak lagi pada huruf tu apabila ada hukum mendatang. Jadi hukum mendatang di sini adalah mutaqaribain kabir. Maka dijelaskan baris berserta dengan sifat-sifat. Letakkan betul pada mahras. Macam semalam kita ada kongsi dengan grup daripada remaja kita ya. Bagaimana terlahirnya suara sesuatu huruf tu, suara huruf tu lahir bagaimana? Dia mesti datang daripada kombinasi dua elemen ni, iaitu betul pada makhraj, kena dengan sifat-sifat dia. Maka lahirlah suara huruf tu. Kalau suara yang keluar tu bunyi macam betul tapi makhraj dia tak sama atau sifat dia lari, maka huruf yang keluar tu sama tapi tak serupa. Yang ini kita elakkan Baik, ini contoh pada mutaja nisain kabir. Jadi agak-agak dapat membantu ya untuk kita kenal perbezaan mutamasilain, mutaqaribain dan mutaja nisain ya. Dia kata kabir tu kita dah bayangkan kedua-dua huruf tu berbaris. Maka bacaan pada kita adalah izhar ataupun jelaskan kedua-dua baris. Tentukan pastikan setiap baris huruf tu mesti ada betul pada makhraj dia, kena pada sifat-sifat dia. Itulah bacaan izhar sama ada dia mutamasilain kabir ataupun mutaqaribain kabir atau mutaja nisain kabir Baik, seterusnya ini dia hukum yang kita nak bentangkan yang untuk pagi ni. Hukum yang kedua pada soghir pula. Tadi idgham kabir pembagian yang idgham kabir cuma idgham kabir dalam bacaan kita ada dua tempat sajalah kan. Pada tak manna dengan matkani tadi itu dua tempat saja. Tetapi idgham soghir ada banyak dalam bacaan kita. Kita akan tengok satu persatu. Kita tengok dulu apa yang dimasukkan dengan idgham soghir ni. Dalam matan dia kata bil mutajalisaini summa in sakan awal kulli fas-saghira samyan, yang bermaksud kemudian jika awal semua jenis ini iaitu daripada jenis mislain ke dia, mislain ni sama dengan mutamasilain saya akan gunakan dua-dua istilah ni supaya kita lebih faham mislain atau mutamasilain, mutaqaribain ataupun mutajanisain ni hurufnya sukun, huruf awalnya sukun maka disebut dengan soghir. Kalau huruf pertama dia sukun, yang kedua baris disebut soghir. Kalau yang pertama dia berbaris, yang kedua dia pun berbaris disebut kabir. Itu cara nak mengingatnya Baik, idgham soghir makna pada bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu idgham. Makna kata gabung. Itu dari segi bahasa Tetapi yang kita nak faham sungguh-sungguh makna pada istilah tajwid, iaitu yang bermaksud memasukkan huruf sukun. Ingat pertemuan dua huruf ni, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berbaris. Jadi makna dari segi istilah tajwid dia memasukkan huruf yang sukun tu tadi ke dalam huruf yang berbaris. Itulah gabung pada hukum soghir. Seolah-olah menjadi huruf yang bertasdid. Jadi
Seolah dia jadi satu huruf sajalah suara dalam bacaan ya, dan huruf tu bersabdu. Nah, kita akan jumpa mungkin kedua-dua huruf ni nampak. Huruf pertama sukun, huruf keduanya berbaris, dan huruf yang berbaris tu diletak tanda sabdu. Ya, itu nampak jelas soril. Ya. Ada masa kita jumpa satu huruf saja. Huruf tu pula bersabdu. Itu maksud dia ya. Kalau huruf yang bersabdu bermakna ada dua huruf di situ. Huruf yang pertama tu tak nampak dah. Dia dah letak siap-siap dalam sabdu yang ada di atas huruf tu. Huruf yang bersabdu tu lah. Jadi kita nak tahulah huruf yang ada di dalam dia tu huruf apa. Sama ada huruf yang sama ke, huruf yang berlainan makhraj ke, atau yang hampir makhraj ke. Yang itu kita akan belajar nanti. Baik, dalam matan dia sebut tentang idgham saghir ni, dia kata apa? Dan bermula melafazkan dua huruf menjadi satu huruf yang bertasdid seperti huruf yang kedua. Maka itulah idgham. Dia masukkan huruf yang sukun yang pertama tu ke dalam huruf kedua yang berbaris. Itulah idgham. Dan kerana huruf pertama dia sukun, yang kedua berbaris, diistilahkan sebagai saghir. Jadi pengertian saghir dari segi bahasa kecil. Yang kita nak faham dari segi istilah, iaitu pertemuan dua huruf, huruf pertama sukun dan huruf keduanya berbaris. Itulah saghir. Baik, idgham saghir dia terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama dia duduk dalam mutamasilain saghir, iaitu pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj, sama pada sifat. Iaitu mana kata mudah nak faham, kedua-dua huruf sama. Ba jumpa ba, mim jumpa mim, ta jumpa ta, dua sama. Tetapi huruf yang pertama dia sukun, huruf keduanya berbaris. Itulah mutamasilain saghir. Dia juga berlaku di dalam mutaqaribain saghir, iaitu huruf kedua-dua huruf ni berhampiran pada makhraj dan sifat. Contohnya tadi antara qaf dengan kaf ataupun nun, ra dan lam. Ada dua kampung di situ. Itu mutaqaribain dalam qiraat Hafs an Asim. Dan satu dia juga berlaku di dalam mutajanisain saghir, pertemuan dua huruf tadi yang sejenis pada makhraj dan sejenis pada sifat. Ataupun kedua-duanya sekali. Baik, hukum bacaan dia. Yang ni yang kita nak ambil ya. Hukum bacaan sama ada dia mutamasilain saghir atau mutaqaribain saghir ataupun mutajanisain saghir, dalam riwayat Hafs an Asim adalah wajib digabungkan. Wajib idgham. Baik. Kita tengok di sini ya, dalam idgham saghir ni kita banyak berjumpa nanti di dalam bacaan kita. Dia terdapat dalam satu atau dua kalimah. Pertemuan ni berlaku sama ada dalam satu kalimah pun ada, dalam dua kalimah pun ada. Kemudian di mana huruf pertama dia sukun dan huruf keduanya berbaris. Dalam mushaf diberi tanda sabdu. Ini cukup senang kita nak faham Kalau kita tengok dalam Quran kita ada huruf yang bersabdu, itu idgham saghir lah tu. Sama ada dia dalam keadaan dua huruf sahaja, atau dalam dua huruf, dua pertemuan huruf, ataupun dalam satu huruf sahaja. Bila dia bersabdu tu, itu saghir lah tu, idgham saghir. Dan wajib digabungkan dalam bacaan. Baik, kita tengok contoh yang pertama, idgham mutamasilain saghir. Iaitu pada potongan ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-16. Fama rabihat tijaratuhum. Di mana dia mutamasilain tadi, saghirnya dua huruf yang sama. Huruf pertama dia sukun iaitu ta, dan huruf keduanya berbaris serta bersabdu. Ini dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, yang kedua baris. Inilah dia mutamasilain saghir. Jadi dalam bacaan wajib digabungkan. Fama rabihat tijaratuhum. Cara bacaan idgham ni kita nak ambil betul-betul masa telaki. Masa bertelaki, pastikan bacaan idgham kita tu, tok guru kita tu akui betul cara bacaan. Kalau dia masih duk sentuh-sentuh lagi, tak cukup ke, kurang ke, kata itu makna belum betul sempurna lagi lah. Jadi cara bacaan huruf yang bersabdu ni apa nak kita raikan? Pertama, kenakan pada makhraj huruf yang bersabdu tu dan betulkan pada sifat-sifatnya. Yang tu. Baik, pada bacaan dia fama rabihat,
pada ha tu terus lompat masuk ke ta yang kedua dan pegang sebentar. Itulah bentuk bacaannya. Fama rabihat tijaratuhum. Jangan baca ringankan sabdu tu, ya. Fama rabihat tijaratuhum, rabihat tijaratu. Sama macam tu. Rabihat tijaratuhum. Itu bacaan idgham. Ya, idgham sorry. Baik, contoh yang lain samalah. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Di mana pertemuan dua huruf yang sama, ya, di sini. Ha berjumpa dengan ha tu, ya. Ha pertama sukun, ha kedua baris dhammah. Inilah mutamasil lain sorry. Jadi dalam bacaan jim yang tu, ya, jim yang kasrah tu terus ambil ha yang bersabdu tu, ya. Aina ma yuwajjihu la jihula. Masukkan, pegang dulu pada ha, dapatkan suara khofa dia. Ha kan ada suara khofa kan, suara penat tu, ha yang penat yang kita belajar dulu. Makhraj dia di hujung kerongkong, di bawah ni, di kerongkong kita ni, di bawah sekali ni, itulah rumah ha. Maka di situlah suara dia keluar. Ini contoh mutamas lain sorry ya. Okey, mudah-mudahan ya dapatlah sedikit pencerahan. Kita tengok pula contoh pada idgham mutaqaribain saghir, ya. Yang mana hampir pada makhraj, hampir pada kebanyakan sifat dia, ya. Yang melibatkan dua kampung tadi. Kampung pertama qaf dengan kaf, kampung kedua melibatkan huruf nun, ra dan lam, ya. Ini dia contoh dia. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, ya. Pada potongan ayat surah Al-Kahfi ayat 22 ni, iaitu lam bertemu dengan ra. Jadi lam tu sukun, ra tu berbaris dan bersabdu. Inilah pertemuan mutaqaribain saghir. Dalam bacaan qaf, pada ni pertemuan lam dan ra ni, pada huruf qaf tu terus masuk ke dalam ra. Jangan sentuh lagi lam. Ini yang dikatakan idgham kamil. Kalau kita qaf tu disentuh lam dulu baru ambil ra, itu nama dia idgham nakis. Tapi dalam hafz an-nasim, di sini bacaan dia idgham kamil. Jadi qaf terus ke dalam ra. Cuma bacaan di sini apabila qaf masuk ke dalam ra tu, membariskan ra, jangan tinggalkan sifat takrir pada ra. Kerana sifat takrir inilah yang mengisyaratkan, yang menampakkan pada kita dia bawa lam tu sekali. Ya, kalau kita tak takrirkan ra, seolah-olah macam kita meninggalkan lam, menghilangkan satu huruf dalam bacaan. Jadi bacaan dia qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ya, dapatkan takrir pada ra tu. Ya, begitu juga contoh yang lain. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, pada barra tu. Itu bacaan idgham mutaqaribain. Okey. Dan kita tengok contoh seterusnya pada idgham mutajanisain saghir, iaitu dua huruf yang sejenis pada makhraj ataupun sejenis pada sifat-sifat, ya. Okey. Untuk mudah kita nak ingat mutajanisain ni, dia melibatkan makhraj ta, dal, to, itu yang pertama. Satu lagi dia melibatkan huruf yang duduk di makhraj lidah juga, iaitu zal, zo dan sa. Ya. Satu lagi dia melibatkan pertemuan nun dengan mim. Dan yang keempat melibatkan pertemuan ba dan mim. Ini 4 kampung ni. Itu mutajanisain lah dalam bacaan kita, hukum dia. Jadi mudah kita nak ingat. Kita nampak pertemuannya ta, dal, to, ataupun sa, zal, zo, ataupun nun jumpa mim, ataupun ba jumpa mim. Itu mutajanisain lah tu. Ya? Okey, kita tengok contoh dia. Ya bunayyarkam ma'ana. Contoh pada surah Hud ayat 42. Malam tadi kita dah sentuh. Ini kita ulang sedikit supaya yang tak sempat ikut malam tadi nampak. Di mana bacaan dia pada ba bertemu dengan mim. Ba duduk di bibir, mim duduk di bibir.
kedua-duanya sama, cuma kaedah dia mim ba dirapatkan dengan kuat, mim dirapatkan dengan ringan. Itu dikira sebagai sejenis pada makhraj ataupun mutajanisain. Jadi dalam bacaan kita nampak di sini ba tu sukun, mim berbaris, maka wajib idgham. Jadi bacaan dia ya bunayya rkam ma'ana, ya, pada ba masuk ke mim, ya, dan kap tu jangan ambil ba lagi, ya, itu cara bacaan dia. Jangan ya bunayya rkab ma'ana, kab ma'ana, dia lantunkan pula ba di situ. Tak perlu lagi di sini, ya. Kaf terus masuk ke mim dan dengungkan dua harakat, ya. Ya bunayya rkam ma'ana. Itulah idgham mutajanisain shaghir. Dan contoh seterusnya kita tengok di bawah tu pada potongan dari surah Al-Zuhruf ayat 39. Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum, ya, iaitu pertemuan pada kalimah izza tu, ya, zal dengan za. Ini satu lagi kampung yang menghukumkan mutajanisain tadi. Ya, duduknya hujung lidah dikeluarkan sedikit, diletak di hujung gigi kacip atas, kan? Kita dah belajar tentang makhraj zal dan za. Dan satu lagi huruf yang duduk di hujung lidah, hujung gigi kacip atas adalah huruf ta, kan? Jadi itulah mutajanisain, ya, ataupun tajanus. Istilah lain digunakan tajanus. Sama aja maksudnya, ya. Jadi dalam bacaan masukkan zal terus ke za. Jadi nak nampakkan yang zal tu ada juga dalam bacaan, ya. Pada za tu pegang dulu. Kerana dia bersabdu, pegang dulu za tu, ya. Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum. Idh zalamtum. Jangan idh zalam, tak cukup, ya. Itu ringan sangat pada sabdu tu. Baik, dalam shaghir, idgham yang kita katakan mutamatsilain shaghir ke, mutaqaribain shaghir ke, atau mutajanisain shaghir ke ni, banyak hukum-hukum dia yang kita dah saya percaya, ya, ramai kita yang ada pagi ni, ya, dah hafal lah pun, dah kenal lah pun sebenarnya, ya. Cuma bila didedahkan dalam kelas macam ni, kita nampak macam agak serabut sikit, kan. Sebenarnya kita dah kenal, percayalah. Saya nak tunjukkan di sini. Semua pertemuan shaghir ni, sama ada mutamatsilain ke, mutaqaribain atau mutajanisain, memang kita dah tahu, ya. Dia terhimpun dalam hukum-hukum ni. Nampak tak? Ya? Hukum-hukum yang diidghamkan dalam kategori shaghir tadi. Iaitu kita dah kenal, kan, idgham bila gunah kamil. Kita dah kenal idgham bi gunah kamil. Idgham bi gunah nakis. Biasa, ya. Bila dalam talaki, bila tanya ni apa hukum, memang kita boleh kenal, kita boleh sebut. Mana memang kita dah kenal lah. Kemudian kita dah tahu dah idgham syafawi, idgham samsi bi gunnah, idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain kamil, idgham mutaqaribain nakis. Ya, kita dah kenal sangat. Idgham mutajanisain kamil, idgham mutajanisain nakis, idgham mutajanisain bi gunnah. Ada 12 yang biasa yang kita dah jumpa sangat lah. Dah kenal dah pun hukum. Tengok kalimah tu pun kita boleh sebut dah, boleh jawab dah soalan tajwidnya. Ya. Cuma yang ke-13 tu idgham kabir. Tu lain, ya. Dia dalam bukannya shaghir. Yang 12 ni shaghir, ya. Cuba kita tengok di mana duduknya hukum-hukum ni. Yang banyak sangat ni. Tak usah risaulah, memang kita dah kenal, ya. Tak percaya cuba tengok graf apa ni, gambar seterusnya ni. Okey, dalam nun sakinah, kita belajar nun sakinah dan tanwin, kita kenal tak hukum ni? Idgham bi gunnah kamil, idgham bi gunnah bila gunnah kamil, bi gunnah kamil, dan idgham bi gunnah nakis. Tiga-tiga hukum ni. Ini semua kategori shaghir. Ya. Pertemuan nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ra dan lam. Itu kategori apa? Mutaqaribain, ya. Kalau nun sakinah atau tanwin bertemu dengan nun, itu idgham mutamatsilain. Kalau nun sakinah atau tanwin bertemu dengan mim, itu idgham mutajanisain, yang kita sebut tadi. Jadi hukum-hukum ni semua kita dah kenal dalam bacaan, kan.
Jadi 3 hukum yang pertama ni semua duduk dalam hukum nun sakinah ataupun tanwin. Ya. Lagi dalam hukum mim sakinah kita akan jumpa hukum idgham syafawi kan. Idgham syafawi tu kategori sori lah tu. Ya. Iaitu mim sakinah bertemu dengan mim. Dalam kategori mutamasilain sori. Ya, cara kita nak mengenal hukum. Seterusnya kita tengok ya dalam hukum lam sakinah yang kita dah bentangkan dalam tajwid yang lain baru ni. Kita akan jumpa nama hukum idgham samsi biruna kan. Itu kategori sori lah tu. Dalam ada yang dia gabungkan kerana taqarrub, mutaqaribain. Dalam hukum lam samsi ni kebanyakannya mutaqaribain. Seterusnya kita tengok dalam hukum idgham tu sendiri yang malam tadi ya, yang kita dah bentangkan. Kita jumpa hukum ni, idgham mutamasilain. Kemudian kita bertemu dengan hukum idgham mutaqaribain kamil. Kita dah nampak dah semua dalam keadaan sori. Huruf pertama dia sukun, huruf keduanya berbaris. Ada hukum kita jumpa tadi, idgham mutaqaribain naqis di mana qaf bertemu dengan kaf kan. Qaf tu tidak berbaris, iaitu sukun, kaf berbaris. Dalam bacaan kita gabungkan. Kalau digabungkan dipanggil kamil. Kalau dia ambil suara qaf tu dulu baru dibariskan kaf dipanggil nakis ya. Seterusnya dalam kumpulan idgham ni tadi juga kita jumpa idgham mutajjal nisain kamil ya. Idgham mutajjal nisain nakis dan juga idgham mutajjal nisain biruna. Jadi kesemua walaupun nampak sampai 12 hukum idgham sori ni kan, kita kata banyak nak ingat macam mana. Sebenarnya memang kita dah tahu tak usah risaulah. Dalam bacaan pun kita dah nampak tiap kali ditanya memang kita dah kenal. Jadi benda ni nak bagi lekat orang kata biasakan. Jadi pada masa kita bertalaki kalau datang soalan-soalan macam ni jangan kata tak tahu. Sampai bila kita akan tak tahu kan di Allah Ta'ala nanti kan. Bantai je jawab dulu. Lepas tu dibetulkan. Bila dibetulkan kita ingat balik ya. Barulah kita tahu apa yang kita tak tahu. Baik. Kesalahan yang berlaku dalam hukum idgham sori ni selalunya meringankan sabdu. Ni dalam kitab Al-Muniri fi Ahkami Tajwid ni yang ditulis oleh Dr. Ahmad Khalid Sukri ni, iaitu kitab ni saya dapat daripada guru saya lah dia bagi pinjam dulu. Kitab yang ditulis oleh profesor di University Jordan. Rupanya kesalahan-kesalahan orang Arab sama juga macam kita baca Jadi dia senaraikan ni ke semua kesalahan-kesalahan yang orang Arab sendiri baca, dia buat kajian dalam tesis mereka. Kesalahan-kesalahan berlaku di mana pun. Arab ke dia, Melayu ke dia kesalahan yang sama juga berlaku. Jadi dalam hukum idgham sori ni tadi yang selalunya terjadi kesalahan pada meringankan sabdu. Yang ni yang ini yang kita kena betulkan dalam talaki nanti. Yang mana yang dah okey tu okeylah. Yang mana masih lagi longgar bacaan tu kita kemas-kemaskan lagi. Baik, itu bab yang berlaku pada kabir dan soghir. Jadi bila kita membincangkan bab kabir dan soghir kita kena tahu juga mutlak. Kan ada hukum mutlak kan. Izar mutlak yang kita sebut tu. Ataupun dalam keadaan nun sakinah pun ada kita jumpa dalam hukum izar mutlak kan. Mutlak ni apa? Kita kenali saja istilah mutlak ni Iaitu pengertian mutlak ni pertemuan 2 huruf juga. Huruf pertama dia berbaris, huruf keduanya sukun tadi. Yang awal tadi dah dibentangkan kan, yang ditunjukkan. Bila huruf pertama dia berbaris, huruf keduanya sukun, itu mutlak lah. Senang nak ingat begini Yang mutlaknya pada kehidupan kita ni apa? Mati kan. Setiap yang hidup mesti mati. Mutlak lah tu. Jadi kalau huruf pertama dia hidup, yang ni berbaris, huruf keduanya pula sukun, yang ni mati, itu mutlak lah kategori dia. Dia juga berlaku dalam 3 keadaan boleh berlaku dalam mutamasilain 2 huruf yang sama pada mahrak dan sifat yang disebut mutamasilain mutlak. Ataupun 2 hurufnya hampir pada makhraj atau sifat yang disebut mutaqaribain, mutaqaribain mutlak.
Juga sama juga, berlaku juga dalam mutajah nisain ya, dua huruf yang sejenis pada makhraj dan sifat yang dikenali sebagai mutajah nisain mutlak. Ya. Jadi hukum bacaan dia, yang kita nak ambil ni hukum bacaan dia. Ya. Iaitu dalam riwayat Hafs an Asim, dalam keadaan mutlak, sama dia mutamasilain ke, mutakoribain ke, atau mutajah nisain ke, bacaan dia wajib izhar. Izhar ya, jelaskan. Jangan ada unsur-unsur idgham ataupun ikhfa di situ. Contoh dia, ni dia. Idza tutla alaihi ayatuna. Ya, pada surah Al-Qalam, pada potongan ayat yang ke-15. Di mana yang dikatakan mutamasilain mutlak ni? Dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berbaris, ni dia. Pada ta tu. Jadi baca dengan izhar lah. Idza tutla alaihi ayatuna. Jadi bila bacaan izhar, mana ada hukum yang mendatang pada huruf ta tu, yang sukun tu, hukum mendatang lah tu. Dalam matan tadi dah sebut, lebih mustahak lagi nak dijelaskan sifat dia. Apa sifat ta? Hamas. Jelaskan sifat dominan pada ta, iaitu hamas. Bagaimana hamas pada ta ni? Yang itu yang kita nak kena ambil semasa bertalaki. Ya. Bila berdepan dengan ustaz-ustaz ke ataupun ustazah-ustazah, minta dia nilai hamas ta kita tu betul ke tidak. Ya. Kalau tak betul, dia bertukar huruf. Kita baca hamas dah betul hamas, tapi hamas tu mungkin hamas huruf sin atau hamas huruf sod. Ya. Jadi yang itu yang kita nak jaga. Ya. Itu yang hak yang lebih mustahak, hak setiap huruf tu tadi. Ya. Begitu juga wala yastathnun. Ini dalam kategori mutakoribain ya, iaitu ta dengan ta ni tadi. Bagaimana pula hak ta yang sukun tu? Hamas juga. Macam mana hamas dia ada kesama dengan ta tadi? Yang ini yang maksud saya tadi, kena perdengarkan bacaan depan ustaz kita ke, ustazah kita ke, minta dia nilaikan. Jangan segan lah. Dengarkan ustazah, bacaan pada hamas ta dengan ta saya ni, atau pada kaf saya ni ke, ada 10 huruf hamas kan, huruf-huruf yang memiliki sifat hamas ni ada 10, perdengarkan dalam keadaan sukun, hamas tu tepat ke tidak. Selalunya kadang hamas ni dia berbunyi tawalud ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, nafsin, nafa bunyi ni. Itu bukannya hamas ya, itu tawalud. Yang tu yang maksud saya tadi, pendengarkan bacaan. Jangan segan lah. Begitu juga pada mutajah nisain, ada juga mutlak ya, iaitu dua huruf yang sejenis pada mahras atau sejenis pada sifat, dalam keadaan huruf pertama dia berbaris, huruf keduanya sukun. Mutajah nisain tadi, apa kumpulannya? Iaitu yang melibatkan ta, dal, to, ta, dal, do, ya? Mim dengan ba dengan mim, nun dengan mim kan? Di sini kita nampak di sini yang melibatkan ta dengan to tu. Ini mutajah nisain lah. Dan huruf yang pertama iaitu ta tu berbaris, to huruf yang kedua tu sukun, maka dikategorikan sebagai mutlak. Bacaan dia izhar. Ya? Mutajah nisain mutlak. Bagaimana pula bacaan izhar di sini? Apa yang baca yang perlu dibaca dengan sebenar-benar bacaan yang mutlaknya? Iaitu hak to yang sukun tu lah. Ya? Jadi bila kita dah belajar ya, pada sifat huruf, to memiliki sifat qalqalah. Maka perlu dilantunkanlah to tu. Bagaimana lantunan to ni pula? Yang itu yang nak kena pendengarkan semasa bertalaki. Ya? Kadang kalau kita baru peringkat-peringkat awal ni, lantunan to ni macam-macam bunyi ada. Ya. Bila nak diperbetulkan dengan lantunan yang sempurna, itu yang masa sikit lah. Pasal apa kita tak pernah lantun dengan begitu, bila disuruh buat begitu dia rasa pelik sangat bagi dia kan. Itu tak apa ya, semua orang macam tu. Jadi lantunkanlah to tu, itulah izhar bagi to ya. Afatatma'una an yu'minu lakum, afatatma'un, tato ya, tato. Jangan afatatma'u, afatat bunyinya. Ta jadi to juga. Yang inilah perlu diizharkan. Dia kata mutlak ni, kata dia apa? Wajib dibaca dengan izhar. Izhar bukan setakat to saja.
pada huruf sebelum dia tu, ya, yang menghukumkan mutajah desain tadi, yang ta tu juga perlu diberikan hak dia, iaitu sifat istifal. Afata, ya, ta bunyi dengan ta. Afata tamaun. Itulah maksud izhar. Okey, mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan pada kategori mutlak, ya. Baik. Pada siri yang akan datang, ciri yang ke-18 nanti pada minggu depan insya-Allah kalau tak ada halangan, ya. Kita nak kongsi tentang kemuskilan pada hukum dan bacaan idgham ni tadi. Yang ini yang saya kata tadi, kita kenal hukum tu. Tapi masa membaca aja, ya Allah, macam-macam bunyi kita dengar, ya, pada hukum. Bila tanya ni hukum apa ni, dia boleh sebut. Tapi bacaan dia bukan hak hukum tu. Ya. Jadi nak tahu ke macam mana yang maksud saya tadi, hukum bab pandai, tapi bacaan dia tak kena. Ya. Jadi banyak pada hukum-hukum yang sore tadi tu. Dalam hukum nun ke, mim ke, dalam hukum lam sukun ke, ataupun dalam kumpulan idgham tadi pun, samalah. Kenal hukum tapi bacaan dia tak tepat lagi. Jadi kalau kita nak tahu yang mana satu keadaan tu nanti, insya-Allah minggu depan kalau yang berkelapangan, sila join, boleh join. Boleh pelawar lah sahabat-sahabat, kawan-kawan kita yang setaman ke, yang serumah ke, atau yang jauh-jauh pun, kalau mereka berminat, pelawar sekali, tak ada masalah. Kita kongsilah ilmu ni Allah Ta'ala punya. Baik, pada minggu depan insya-Allah kita akan bentangkan tentang kemuskilan pada hukum dan bacaan idgham ni tadi. Banyak hukum ni tadi ada 12 kalau kita ingat ni, macam-macam style bacaan kita nanti insya-Allah. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita untuk memahami ilmu tajwid ni. Tujuan kita apa? Untuk mendapatkan bacaan yang sempurna, afdalul ibadati ummati qara'atil Quran, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebaik-baik ibadat sunat umat aku membaca Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran ni biar betul lah, itu yang kita harapkan insya-Allah. Mudah-mudahan kita tutup, tangguh dulu pertemuan kita ni dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.